Zaman ni rosak tarbiyah kata Nabi SAW. Itu hadis. Akhirnya muncul anak dahaka. Kenapa? Tarbiyah rosak. Tarbiyah macam mana? Orang dulu isteri jaga anak-anak. Lah ni isteri dan suami pergi kerja dua-duanya. Kan salah nak kerja tu, masalah tarbiyah anak-anak macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Bicarakan berkenaan dengan insya-Allah beramal sebelum muncul Dajjal. Kita berada di akhir zaman. Seperti mana di dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda yang maksudnya dibangkitkan aku, terlahirnya Nabi SAW, dan juga Yaumul Qiyamah, hari kiamat, kahatain kata Nabi SAW. Kahatain tu apa? Macam dua jari ni. Kahatain ni macam dua jari ni. Apa maksud macam dua jari ni? Ada dua maksud. Yang pertama sekali adalah bermaksud dua jari ini tidak terpisah. Dekat maksudnya. Sangat-sangat dekat kiamat bila lahirnya Nabi SAW. Bahkan lahirnya Nabi SAW itu termasuk di antara alamat-alamat kiamat. Lahir Rasulullah itu alamat kiamat. Kerana Rasulullah SAW adalah Nabi akhir zaman. Nabi yang lahir dan umatnya akan menghadapi kiamat. Dan akhir Nabi, penutup Nabi, itu Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi SAW lahir sebagai penutup Nabi, khataman nabiyyin, seolah-olah menunjukkan bahawasanya dunia ni pun akan ditutup. Riwayat ataupun masa dunia ni akan tamat dengan tamatnya lahirnya Rasul Allah SAW Muhammad. Jadi Allah SAW Muhammad, Nabi SAW dah menyatakan semua ini betapa hampirnya dekatnya kita dengan kiamat. Dan kita inilah umat yang menghadapi alamat-alamat kiamat, tanda-tanda kecil ataupun tanda pertengahan ataupun tanda besar. Seperti mana kata Nabi SAW, kahatain, aku dengan kiamat ni macam sini, dua jari ni. Maksud dua jari ni tak terpisah, jari ni dekat ni. Kecuali Nabi kata ibu jari dengan jari kelingking ni jauh lagi, macam dua jari ni. Itu maksud pertama. Maksud kedua maksudnya, jari ni umpama masa. Contoh, jari tengah ni masa, contoh. Jari tengah ni masa dunia wujud. Dan yang sebelah ni, jari telunjuk ni, dia umpama waktu yang sedang jalan, berlalu. Contohlah di bawah ni umpama zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, semua. Ujung ni Nabi Muhammad SAW utus. Maka Nabi Muhammad dengan kiamat bakinya sikit saja. Ini umur dunia ni tengah ni. Yang ni dipanggil zaman yang berlalu. Bila Nabi lahir, Nabi umpama ujung jari telunjuk. Dan jari telunjuk dengan jari telengah, sikit lagi jari telunjuk ni nak sampai jari tengah. Dekat dengan kiamat maksudnya. Lahirnya Nabi SAW. Jadi lahir Nabi itu dah disebut akhir zaman dah. Kita ni lebih-lebih akhir zaman. Tetapi malangnya ramai umat akhir zaman tak sedar dia di akhir zaman. Bahkan dia kata ni bukan akhir zaman lagi. Lepas tu bila akhir zaman? Nak memahami akhir zaman mesti baca hadis-hadis akhir zaman. Allah SWT. Jadi Allah SWT, di antara perkara yang penting di akhir zaman ini yang kita duduk ini adalah kita mengetahui fasa-fasa Allah SWT, perubahan yang kita hadapi di zaman ini, dan kita mengkaji bagaimana kita nak hadapi apa yang kita sedang hadapi sekarang ini, apa yang sedang kita alami sekarang ini. Di antaranya adalah dalam hadis Nabi SAW. Hadis ni Imam Ahmad daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, tabadaru bil a'mal sittan tulu asy-syamsi min maghribiha wad dajjal wad dukhan wadabbatal ard wa khuwaisata ahadikum wa amral ammah. Nabi SAW bersabda, yang maksudnya, cepat-cepatlah kamu sekalian melakukan amalan saleh. Bil a'mal itu amalan saleh sebelum datangnya Allah SWT 6
perkara ataupun 6 peristiwa sitan. Yang pertama sekali, beramal soleh, bersegeralah beramal soleh sebelum tulu asyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Allah SWT. Sekarang matahari terbit daripada timur, nanti matahari akan terbit daripada barat. Dan pada waktu itu saat yang sangat hampir dengan kiamat. Dan pada waktu itu telah tertutup pintu taubah. Ini khilaf ulama. Ada ulama mengatakan bila matahari terbit daripada barat, pintu taubat ini ditutup pada orang kafir saja, orang Islam masih dibuka. Allah SWT. Tapi sebelum matahari muncul daripada barat, Allah SWT, akan datang beberapa hari yang matahari tak muncul. Matahari tak muncul dulu. Matahari tak muncul. Lepas matahari tak muncul, barulah muncul manusia semua terkejut waktu tu. Kerana muncul daripada barat. Yang fahamnya akan menangis. Allah SWT. Yang tak fahamnya hanya terkejut. Hanya mengatakan ini peristiwa ataupun kejadian alam semata-mata. Tapi orang beriman mereka memandang ini sudah hampir kiamat. Dan maksud pintu taubat ditutup, pandangan pertama mengatakan pada orang kafir saja. Maksudnya orang kafir nak masuk Islam dah tidak diterima. Allah tak terima dah. Adapun orang Islam yang nak bertaubat pada Allah, nak kembali pada Allah, masih diterima. Dan ada pandangan mengatakan hak orang Islam pun Allah tak terima taubat dah. Khilaf lah. Allah SWT. Jadi Nabi kata beramallah semua, beramallah soleh sebelum 6 perkara. Yang pertama sekali, terbit matahari daripada barat. Yang kedua, wad dajjal. Dajjal, itu muncul dajjal, keluar dajjal. Beramal solehlah sebelum keluar dajjal. Allah SWT. Yang ketiga, wad dukhan. Apa itu dukhan? Asap yang keluar ini akan menggelapkan dunia. Asap tebal. Allah SWT. Untuk orang beriman, asap ini hanya batuk-batuk. Dan orang beriman berlindung di rumah dia. Untuk orang kafir, seksa bagi mereka. Allah SWT. Dan asap ni kita tak tahu bila berlaku. Allah Alam. Ada orang kata tu jerebu tu asap yang Nabi sebut dukhan lah. Bukan. Dukhan ni akan meliputi dunia ini, gelap dunia ini. Debu kalau besar, debu ataupun asap kalau tebal, dia akan menutup matahari, dia akan menutup cahaya, gelap. Allah SWT. Yang keempat, wadabatal ardi. Dabah al-ard ni maksudnya apa? Munculnya binatang melata di atas bumi ni. Binatang melata. Wa khuwaisah ahadikum wa amral ammah. Binatang melata ni dia akan datang, dia akan menandakan orang iman dan orang kafir. Sehingga nanti bila keluar dabah ini, manusia akan tahu mana kafir mana orang beriman. Akan datang tanda di wajah mereka. Orang beriman akan bercahaya wajahnya, orang kafir akan nampak luka di hidungnya. Bila dabbatul ard ni keluar. Okey ya. Wa khuwaisah ahadikum wa amral ammah. Dan kematian setiap kamu sekalian. Beramallah sebelum kematian kamu. Dan juga wa amral ammah, wa amral ammah, wa amral ammah adalah kiamat. Allah SWT. Jadi secara umumnya Nabi kita beramal sebelum 6 peristiwa berlaku. Yang pertama, terbit matahari dari barat. Yang kedua, datang dajjal. Yang ketiga, muncul asap, keluar asap. Yang keempat, muncul binatang melata di dalam bumi, dabbah. Yang kelima, kematian. Lemai mati tak manfaat, tak ada manfaat dah amal soleh. Yang keenam, kiamat. Beramal sebelum 6 ni datang. Dalam 6 ini, yang paling dekat dengan kita adalah Ad-Dajjal. Tapi sebelum muncul Dajjal, akan zuhul Mahdi, akan keluar Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi akan keluar di zaman umat Islam lemah, umat Islam berpecah. Di zaman umat Islam akan bermusuhan, mungkin berbunuh sama mereka. Dan Imam Mahdi akan muncul di zaman kezaliman telah meliputi dunia ini. Sampai orang mengatakan, mana ada keadilan, mana ada pemimpin adil, mana ada orang yang boleh menolong rakyat, mana ada orang yang boleh keluarkan kita dari masalah, mana ada pemimpin, mana pemimpin Islam. Saya macam tu. Waktu muncul Al-Imam Mahdi. Imam Mahdi akan muncul di zaman tekanan kepada umat Islam. Zaliman berlaku pada umat Islam seluruh dunia. Muncul Imam Mahdi menyelamatkan keadaan.
Dan bila datang Imam Mahdi, waktu itulah saat pembukaan alamat-alamat kiamat besar. Dan Imam Mahdi ini dia adalah orang yang membuka alamat kiamat besar. Sebelum muncul Mahdi, semua alamat kiamat kecil. Bila muncul Imam Mahdi, berlakulah alamat-alamat kiamat besar selepas itu. Yang tadi muncul Ad-Dajjal. Jadi Imam Mahdi bila muncul dia akan berdakwah ke jalan Allah. Dia akan perbaiki umat Islam. Dia akan berdakwah kepada orang kafir untuk masuk Islam. Kecuali bagi mereka menentang Imam Mahdi, yang mengangkat senjata untuk membunuh Imam Mahdi dan tenteranya, waktu baru dia berperang. Kemunculan Imam Mahdi masih seperti mana munculnya Nabi Muhammad dalam kota Mekah. Bawa dakwah, bawa agama, menyatukan orang, terus itu Imam Mahdi. Dan dia hanya berperang dengan orang yang menentang dia saja. Bukanlah Imam Mahdi itu keluar hanya bunuh orang, kejar dia. Kejar dia seperti kejar Rasulullah SAW, menyatukan orang. Allah SWT bawa umat Islam yang dah terpesong ke jalan yang benar. Allah SWT. Atau Imam Mahdi dengan nur cahaya hidayah yang Allah beri kepada dia, boleh bawa orang kepada Allah, dia boleh menyatukan orang, boleh perbaiki keadaan masyarakat. Itu Imam Mahdi. Jadi selepas muncul Imam Mahdi, ketika mana muncul Imam Mahdi atau Zuhul Mahdi, Zahir Imam Mahdi, waktu itulah bersatunya umat Islam. Sehingga kata ulama, selagi mana Imam Mahdi tak muncul, umat Islam takkan bersatu. Tu dia pecah lagi banyak, macam-macam warna bendera dah. Akan lagi banyak lepas ni. Allah SWT. Dulu sama-sama Ahli Sunnah wal Jamaah berbakat. Tahan kan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Lah Ahli Sunnah wal Jamaah pun pikul lain dah. Hak ni kata kat ni, hak ni kata ni salah, ni kata ni tak betul, ni kata ni kafir, ni kata ni. Allah SWT. Ini hina ini hina ini. Allah SWT. Jadi kita akan tengok perpecahan yang akan berlaku semakin banyak. Dan inilah tanda alamat kiamat dan akhir zaman sebelum muncul Imam Mahdi. Nabi SAW kata dalam satu hadis, kamu akan lihat nanti di akhir zaman dekat dengan kiamat ikhtilafan katsira. Hadis. Ikhtilafan katsira. Apa tu ikhtilafan katsira? Perselisihan yang sangat banyak, perselisih pendapat, bergaduh disebabkan pertahankan pendapat masing-masing. Kamu akan tengok keadaan itu, kata Rasulullah SAW. Dan itulah zaman kita. Itulah zaman kita. Cuma adab kita dengan orang yang tak sama pendapat dengan kita, jangan menghina dia, jangan mengutuk dia. Cukup bagi kita benda yang betul. Tapi kalau dia rasa kita salah, dia kata dia lebih betul, tinggalkan dia. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia Quran ajar kita adab. Apabila orang-orang jahil dia nak debat dengan kamu, dia kata kamu, kata kat dia qalu salama. Salam, bye-bye, assalamualaikum. Cakap perkataan yang selamat, sejahtera. Jangan maki, jangan menghina. Cukup salam. Salam. Allah SWT. Jadi Allah SWT Muhammad, kita akan lihat perbezaan pandangan akan banyak. Cuma walaupun perbezaan pandangan ikhtilafan katsira, perselisihan ni banyak dalam akhir zaman, tapi kita kena faham. Yang pertama kena faham apa? Tak boleh elak perselisihan. Jangan duk kata kenapa umat Islam tak bersatu. Itu orang tak baca hadis akhir zaman. Orang baca hadis akhir zaman dia kata apa? Memang umat Islam tak boleh bersatu. Kenapa? Belum muncul Imam Mahdi. Allah SWT. Kita nak buat macam mana bersatu? Siapa boleh buat? Tak boleh. Allah SWT. Ustaz-ustaz pun pecah. Macam mana kita nak bersatu? Allah SWT. Allah SWT. Jadi nak bersatu ni bila muncul Imam Mahdi. Cuma takdir Allah yang berlaku sekarang ini disebut oleh Rasulullah SAW. Kita kena hadapi dia dengan selamat, dengan sejahtera. Macam mana? Jangan menghina orang yang tak sama pandangan dengan kita. Jangan memfitnah dia. Orang lah ni, kalau orang tak sama pandangan dengan dia, orang tu mungkin lebih baik pandangan dia, dia tak puas hati, dia buat video fitnah lah kat orang tu. Dia ketulis kafir, sesat, macam tu lah. Buat video-video yang menjatuhkan maruah dia orang tu, macam tu lah. Sedangkan perbezaan pandangan ni memang berlaku. Cuma kita jangan menghina orang beza pandangan kita. Yang memaki dia, ya boleh kita kata dia salah, ya boleh kita kata akidah dia tak betul, ya boleh kita kata pandangan dia salah. Sekadar itu saja, bukan kita menghina dia.
mengkafirkan dia, Allah SWT, ataupun menjatuhkan dia. Cukup jelaskan ini tak betul, lepas tu angkat dia, selamatkan dia, terangkan yang betul. Kalau pun dia tolak, jangan jatuhkan dia lagi. Dia tak betul pandangan dia tu, memang bercanggah pun dengan fahaman yang sebenar, jangan kutuk dia. Kenapa jangan kutuk dia? Nabi dah sebut akan ada perbezaan pandangan yang banyak, ikhtilafan kathira. Nabi ajak adab pada kita, jangan maki, jangan itu dan jangan ini. Sibabul mu'min fusuq. Mencaci maki orang mukmin itu, kata Rasulullah, fusuq, fasik. Apa pun keadaan jangan maki orang, jangan mencela orang, tak boleh. Walaupun dia paling jahat dalam negara kita, dia Islam, dia mukmin, tak boleh cela dia. Kita tak boleh menjatuhkan mukmin, menjatuhkan umat. Kita kena mengangkat umat. Kita kena keluarkan umat ini daripada lembah kehinaan kepada lembah kemuliaan. Itu tugas kita di akhir zaman. Bila tengok orang pandangan kita beza dengan kita, Allah SWT, apa kita kena buat? Yang pertama, bagi tahu yang betul. Sebenarnya macam ni. Dia tak ada, aku betul, kata dia. Kau tak betul, fahaman betul, dia kata tak betul. Waktu tu jangan jatuhkan dia juga, jangan menghina dia juga. Macam mana? Doakan dia hidayah, tu saja. Allah SWT. Dan boleh kita nak selamatkan orang lain, kita kata apa? Fahaman dia tak betul, tapi doakanlah dia hidayah, mungkin dia berubah lepas ni. Jangan hinakan dia. Kita nak selamatkan umat Nabi, bukan kita nak menghina umat Nabi. Orang lain bila tahu orang tak sama faham dengan dia, tak sama kumpulan dengan dia, dan jatuhkan terus. Kenapa jatuhkan? Kita umat Rasulullah SAW, umat yang dirahmati oleh Allah, umat yang mulia, dan Nabi nak kita semua selamat. Kenapa kita nak orang lain tak selamat? Allah SWT. Tapi ini semua ditutup oleh syaitan. Syaitan, kata Allah dalam Quran, dia menghiasi amalan anak Adam yang buruk, nampak elok. Orang lain dia nampak kutuk hina kaum muslimin mukminin, dia nampak elok. Bahkan ajak pula orang pakai kutuk-kutuk. Post video ustaz ni, post video tokoh ni, jom kita hantar ramai-ramai. Sedangkan Nabi kata apa? Kamu kena pakat-pakat angkat saudara kamu, angkat ramai-ramai, tolong ramai-ramai. Jadi kamu kutuk ramai-ramai. Ini yang sebut-sebut ni semua masalah akhir zaman. Allah SWT. Kalau kita tak baca di akhir zaman, kita termasuk dalam yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang maki, menghina, masuk dalam fitnah akhir zaman. Hanyut tanpa dia sedar. Dia hanyut dalam fitnah akhir zaman dengan dosa, maksiat, mengutuk, maki orang, tapi dia anggap dia wali, dia soleh. Itu akhir zaman, na'udzubillah. Jadi Allah SWT, kita kena tahu penyakit-penyakit di akhir zaman, penyakit umat akhir zaman, dan kita kena tahu bagaimana nak hadapi dan bagaimana ubatnya. Ubat perbezaan pandangan yang berlaku pada zaman ini satu saja, diam. Itu diam, ubat. Kita dah cakap betul, dia kata kita tak betul juga, diam je lah. Doakan dia lah, itu ubat. Allah SWT. Jangan pula duk cari aib dia, nak buka aib dia, nak pergi jatuh juga. Orang bila tak, kadang tak, dia lawan tak, dia tak menang lah, dia cari benda lain nak pergi menang juga. Kemuncaknya apa? Dia fitnah. Allah SWT. Jadi Allah SWT, ini akhir zaman yang disebut oleh Nabi SAW keadaannya, bagaimana kita nak menghadapinya. Dan Allah SWT, sebab itulah Nabi dah ajak bagaimana untuk kita Allah SWT mengelakkan kebencian, pemusuhan sama kita. Ada hadis Nabi, satu hadis, ada beberapa hadis. Yang pertama hadis, ini semua berkenaan dari zaman Dajjal. Ini di antara amalan-amalan cara kita nak hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kita zaman Dajjal tak? Yalah kita zaman Dajjal. Walaupun Dajjal tak keluar lagi. Dajjal tak keluar lagi, tapi kita hidup di zaman Dajjal sekarang. Kerana Nabi dah sebut sebelum muncul Dajjal yang besar tu lah, yang ketua dia tu lah, yang disebut oleh Nabi-Nabi terdahulu, Dajjal. Sebelum muncul Dajjal, keluar Dajjal, akan keluar 30 Dajjal, semua pendusta. Semua buat kerja macam Dajjal, rosakkan manusia. Dengan filmnya yang dimasukkan pada kita, dengan gamenya, dengan gadgetnya, dengan media sosialnya. Media ni tengok, so belakang tu sial, dia boleh jadi sosial lah. Jadi hati-hati. Nama pun sosial, sial tu. Tapi jangan kita jadikan dia sial. Jadikan dia barakah, dakwah, kebaikan, silaturahim, cari dia panggil apa, ilmu. Jangan media sosial jadi sosial betul. Na'udzubillah min dzalik. Sini bahasa macam tu kasar tak? Kasar tak? Sini kasar. Di Kedah kasar juga kan tu. Jadi bukan saya nak kasar dalam bahasa. Itu dia bahasa dia macam tu. Allah SWT. Jadi Allah SWT Muhammad,
Jadi Allah SWT, Nabi SAW sebut dalam beberapa hadis bagaimana untuk kita menghadapi akhir zaman. Allah SWT. Hadis yang pertama, kata Rasulullah SAW, Allah SWT, hasad dengki itu adalah pencukur. Hasad itu pencukur. Dan bagaimana untuk, dan aku tidak mengatakan pencukur kepada kepala kamu. Hasad dengki itu adalah pencukur agama kamu. Akhir zaman akan berlaku banyak hasad dengki. Nabi sebut telah terjangkit kepada kamu wahai umat, akhir zaman lah, da'ul umam, penyakit-penyakit umat terdahulu. Itu hadis semua. Kata Nabi SAW, penyakit umat terdahulu itu adalah al-hasad wal baghdha, hasad dan juga saling benci-membenci. Ini berlaku sekarang. Allah SWT. Okey, bagaimana untuk menghilangkan hasad? Yang mana disebut oleh Rasulullah, hasad itu pencukur pada agama. Siapa ada hasad dalam hati dia, lama kelamaan agama yang ada di diri dia akan rosak. Allah SWT. Ada soalan lah? Okey, ni ada soalan lagi saya terangkan. Jadi Allah SWT Muhammad akan rosak. Allah SWT Muhammad. Jadi siapa ada hasad dengki, hari demi hari kekuatan agama di diri dia akan lemah. Pencukur agama seperti mana pencukur kepala. Cukur sikit turun rambut, makin kurang rambut. Cukur sikit makin kurang rambut. Itu hasad dengki yang dalam hati. Na'udzubillah min dzalik. Pencukur agama kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, bagaimana kamu nak ada awala adulukum, nak ada aku tunjukkan kepada kamu suatu amalan yang amalan ini bila kamu buat, kamu akan saling berkasih sayang, hilang hasad dengki. Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Ya, kami nak tahu Rasulullah apa amalan tu. Kami takutlah kami hasad dengki sama kami. Itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afshus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kamu. Sebarkan salam. Allah SWT. Assalamualaikum. Dalam hadis yang lain Nabi kata, di akhir zaman orang akan sebarkan salam hanya pada orang yang dia kenali. Kepada orang yang dia tak kenali, dia akan sebar salam. Dan kata Rasulullah, sebarkanlah salam pada orang yang kamu kenali dan kamu tidak kenali. Saya pernah dulu di Kedah lah. Saya dengar hadis ni, kita cuba nak amal. Bila kita naik motor kawan kita, dulu saya ingat dulu 15 tahun dulu lebih kurang lah, lama dah. Kita mengaji hadis ni, kita nak cubalah praktik. Walaupun kita malu berat, tapi kita nak buat. Amalan apa ni? Bagi salam kat orang kita tak kenal. Yang kita kenal bagi salam lah. Satu hari saya pergi satu kedai, yang kawan saya naik motor. Saya nak masuk kedai, ada orang nak keluar. Kita pun mengaji, nak praktik lah, nak try. Assalamualaikum. Kawan saya kuih sebelah. Dia kuih sini panggil apa? Cerita. Cuit. Dia kata, yang kenal ke dia? Ambil salam. Nampak akhir zaman. Orang anggap bagi salam hanya pada orang kenal. Nabi sebut di hadis, dalam hadis akhir zaman, Nabi kata orang bagi salam pada orang kenal ya. Sehingga orang menganggap yang kenal saya bagi salam, yang tak kenal diam, tak tahu. Allah SWT. Jadi pelik tu kalau kita bagi salam kat orang yang tak kenal tu. Tengok orang tak kenal, Assalamualaikum pakcik, sihat ke? Assalamualaikum abang. Assalamualaikum kakak tak boleh lah. Assalamualaikum. Allah SWT. Atuk, Assalamualaikum apa lagi? Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum apa pasal saya lah. Allah SWT. Pelik tu. Ini akhir zaman. Jadi apa maksud di sebalik hadis ni? Yang Nabi kata akhir zaman orang akan beri salam pada orang yang dia kenal. Yang tak kenal tak beri salam. Allah SWT. Okey. Akhir salam tu apa salam? Ini di antara amalan akhir zaman lah. Salam tu apa? Salam itulah kita sebut doa sejahtera kat atas kamu. Kalau sambung lagi, warahmatullah dan rahmat Allah kat atas kamu. Wa barakatuh dan berkat Allah kat atas kamu. Boleh tambah lagi, wa maghfiratuh wa ridwanuh. Boleh tambah lagi tu. Allah SWT. Tapi yang masyhurnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai itu saja. Okay, ya? Jadi bila kita bagi salam, kita kata apa? Keselamatan kat atas kamu. Apa maksud salam? Allah SWT. Maksud salam adalah kita nyatakan kepada saudara kita yang kita bagi salam tu, kamu selamat daripada kejahatan aku. Maksudnya ulama ahli waris tu kan, saya waris sendiri tengah ngaji dulu di Yaman contoh. Dan apa maksud Assalamualaikum, salam kata kamu, aku tak akan sakitkan kamu dengan lidah aku, dengan tangan aku, dengan fitnah-fitnah yang aku buat untuk menyakitkan aku. Tidak. Salam kata aku maksud jaminan kamu selamat daripada aku. Kamu tak akan kena apa-apa.
Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi. Sahih Bukhari hadis tu. Al-muslimun, muslim itu muslim yang baik. Al-muslimu, muslim itu muslim yang baik itu man salima al-muslimuna. Allah senang. Itu siapa yang selamat orang Islam yang lain min lisanihi, daripada lidahnya. Lidah tak caci maki, tak fitnah, tak kafirkan, tak kutuk, tak itu, tak ini. Allah senang. Wa yadihi, dan tangan dia tak bunuh orang Islam. Tangan tak menyakitkan orang Islam. Ni Islam yang baik. Itu assalamualaikum, lidah tak kata kat orang tu. Tangan takkan sakitkan dia. Tapi apa maksud Nabi kata akhir zaman orang hanya beri salam pada orang yang dia kenal, yang tak kenal tak beri salam. Maksudnya zaman ini kalau orang tu grup dia, kumpulan dia, jemaah dia akan buat baik. Kalau bukan jemaah dia, walaupun umat Islam mukmin, dia akan kutuk, kata tak selamat maksudnya. Itu sebalik maksud tersirat pada hadis tu. Allah selamat. Oh, kalau grup dia, oh ini grup ni ni orang kita ni, orang kita. Sini orang kita. Ni orang kita. Set kita ni, set kita ni. Ni set kita ni. Kita ke kita? Kita. Set kita. Oh, ni set kita ni. Oh, kena jaga, jangan tinggal. Allah selamat. Jadi Allah selamat. Kalau kawan dia, grup yang dia kenal, dia akan jaga, dia akan itu, dia akan ini. Kalau mukmin lain atau kumpulan lain tak selamat Allah daripada tangan dan lidah dia. Lebih lagi kumpulan tu adalah yang menentang kumpulan mereka. Mukmin, ya, kita beza pandangan itu biasa. Kita berbagai kumpulan tu biasa. Yang penting tujuan kita sama. Nak dekatkan diri kepada Allah, nak kenal Allah, nak amal sunnah Rasulullah, nak buat baik sama kaum muslimin. Tujuan kita sama. Ada orang jemaah ni, ada kumpulan ni, grup ni, surau ni, masjid ni, jemaah kampung ni, berbagai. Tetapi tujuan kita mestilah kena sama Allah. Tujuan kita cumanya menghina sama kita tu, menyakitkan sama kita tu, problem untuk akhir zaman. Na'udzubillah min dzalik. Itu hakikat akhir zaman. Yang kenal mereka akan bela, yang tak kenal mereka kutuk, mereka hina, mereka jatuhkan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kumpulan ni dia jaga, bukan kumpulan dia tak mau jaga. Sedangkan kita semua adalah saudara mukmin Islam yang Nabi SAW dalam satu hadis, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kamu hamba Allah yang ikhwan, yang bersaudara. Haram damuhu wa maluhu wa irduh. Nabi kata Muslim itu haram ke atas kamu untuk kamu itu menumpahkan darah dia, merampas harta dia, mencuri harta dia. Wa irduh, dan kehormatan dia, yang kamu celah kehormatan dia. Jangan kamu rosak, burukkan kehormatan dia. Allah SWT. Itu hadis Nabi SAW. Jadi kita balik pada bahasan kita. Dia sebut berkenaan Dajjal, maka kita sedang berada di zaman Dajjal. Zaman Dajjal ni, Dajjal apa ni? Bukan Dajjal nak keluar nanti tu. Anak-anak Dajjal, dia panggil Dajjal sebelum Dajjal. Yang mereka datang ke dunia ini, mereka ada kuasa, mereka cuba nak rosakkan, nak menguasai dunia dan nak rosakkan umat Islam, mukmin, khususnya anak-anak muda. Dimasuk dalam kartun, dalam filem, promosi sihir, promosi zina, promosi pembunuhan, promosi kekerasan. Allah SWT. Tengok kartun-kartun dalam ni. Kartun-kartun banyak keganasan ni. Nabi SAW ajak agama yang rahmah. Inna rahmati wasi'at kulli syai'. Allah Ta'ala dalam Quran. Sebenarnya rahmat aku ini meliputi tiada sesuatu. Tapi banyak filem-filem yang ajak kita keganasan, tidak ada rahmat, kasih sayang, belas kasihan. Nabi SAW dalam hadis, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, mengasihi, Allah tidak akan menyayangi dia. Tidak dicintai, tidak dikasihi oleh Allah SWT. Tengok apa filem lah ni. Tentang saya sebut, budak-budak lah ni suka main PUBG contoh. Kita hidup ni nak tumbuh dengan kasih sayang, nak tumbuh dengan perasaan yang belas kepada orang lain, perasaan yang ambil berat tentang orang lain, nak memaafkan orang, nak berlemah lembut. Itu akhlak Nabi, sunnah Nabi yang banyak orang tinggalkan. Tapi tengok didik anak-anak kecil, tengok semua yang dibuat pada hari ni, sebalik itu ada tujuan mereka. Ada orang kata, lah ni tak ada kaitannya dengan musuh-musuh Islam ni. Siapa tak ada tujuan? Sejak dulu lagi mereka dah rancang untuk Allah SWT melemahkan kita. Bukan saya sebut, bukan berita sebut, bukan TV3 sebut, Nabi Muhammad sebut. Allah SWT. Nabi kata akan datang kepada kamu bangsa-bangsa. Ni musuh-musuh Islam lah, penjajah-penjajah lah. Akan datang ke kamu, ke negara kamu, ke tempat kamu. Mereka akan mengelilingi kamu, kontrol kamu, dan mereka akan ratah kamu seperti mana laut di dalam talam. Hadis Nabi SAW. Waktu itu kata sahabat, wahai Rasulullah, adakah jumlah umat Islam waktu itu sedikit
sampai boleh ratah, boleh kuasai. Allah SWT. Boleh dikontrol sepenuhnya oleh kafir. Allah SWT. Kata Nabi SAW, bal antum kathir, bahkan kamu tu banyak, kan sikit pun banyak, lebih banyak daripada zaman Rasulullah SAW tu, umat Islam. Seluruh dunia tengok umat Islam banyak mana. Dan paling ramai di Nusantara, paling ramai di antara Malaysia, Indonesia, Selatan, Thailand, Brunei. Itu kajian lah yang dibuat. Umat Islam paling ramai, dia panggil apa, bangsa yang mengganut agama Islam adalah orang Melayu pada saat ini. Ya. Jadi Allah SWT Muhammad, yang kedua bangsa Arab lah. Jadi Allah SWT ini kajian, bukan mimpi, bukan dia panggil apa, cari-cari sendiri, kajian. Ya. Jadi Allah SWT Muhammad, Allah SWT Muhammad cerita apa tadi? Allah SWT. Dia tahu cerita apa? Allah SWT. Jadi Nabi kata kamu kebanyak. Tapi kenapa kami lemah? Banyak. Nabi kata apa? Antum karutha isail. Kamu ramai di akhir zaman. Di zaman kamu dikuasai oleh musuh, kamu ramai. Tetapi kamu itu macam buih. Buih ni maksudnya apa? Lemah. Buih ni banyak tapi tak boleh buat apa-apa. Buih boleh buat apa buih? Buih boleh tak? Boleh menenggelamkan kapal. Buih boleh tak mencederakan kita? Buih tak boleh buat apa-apa. Kamu tu buih saja, kata Nabi SAW. Dan kamu dikuasai musuh kenapa? Kerana penyakitlah hati kamu. Salah kamu, kata Nabi SAW. Musuh ni lemah bila pertolongan Allah dengan kita. Musuh ni kuat kerana kita lemah hubungan dengan Allah SWT. Kamu telah terjangkit satu penyakit yang dipanggil Wuhan. Kalau penyakit Wuhan ni Covid lah. Asal kat sana Covid lah. Penyakit Wuhan ni penyakit lain. Wuhan penyakit lain. Wuhan ni apa? Wuhan. Wuhan. Iaitu hubbud dunia wa karahitul maut. Cinta dunia, membesarkan dunia. Utamakan pangkat, utamakan nama, utamakan nak pengikut, harta benda, tanpa mengutamakan Islam, agama Allah SWT. Tanpa utamakan perintah Allah. Dia tak kira nak buat bisnes, nak untung saja. Tak kira halal dan haram. Ini yang akan melemahkan kita. Lepas tu Allah SWT. Wa karahitul maut, benci kematian, tak mau mati. Hidup lagi, best hidup, enjoy. Sedangkan mati itu lebih baik untuk kita, akhirat lebih baik untuk kita, sana lebih baik. Dan sana nak jadi lebih baik adalah kita beramal soleh di sini. Jadi Allah SWT Muhammad, ni akhir zaman. Tengok contoh PUBG lah. Kita sebut tadi PUBG. Tengok, dia unsur keganasan. Kalau ikut fuqaha, kata ulama, kalau kita ni biasakan diri kita tengok pembunuhan, hati kita akan keras. PUBG contoh, game yang ada unsur pembunuhan. Tembak. Tak ada kasih sayang, tak ada belas kasihan. Rasulullah ajak belas kasihan. Akhirnya kita boleh tengok anak-anak muncul di zaman ini, anak yang keras hati dia, yang berani buat apa saja tanpa ada perasaan takut, malu. Kenapa? Terdidik sejak kecil dengan kartun-kartun keganasan. Kartun pukul orang, kartun tumbuk orang, kartun kepok kepala orang, main pula game PUBG-nya keras anak-anak. Akhirnya dia menjadi seorang yang sangat ganas. Allah SWT. Jadi ini perancangan sebenarnya yang kita kena sedar. Kita diserang di pelbagai arah. Dalam media kita diserang, dalam itu diserang, dalam kehidupan trend yang ada diserang. Allah SWT. Bukan saya sebut, Nabi Muhammad sebut, kamu didatangi oleh mereka, mereka ratah kamu, serang kamu. Tapi kita macam mana kita? Kekuatan kita adalah kita kembali kepada apa yang dipandu oleh Rasulullah SAW, itu amal saleh. Amal saleh. Allah SWT. Kita kena tengok anak-anak kita balik. Bina keluarga sunnah. Kena elakkan semampu boleh. Bagi kat dia benda-benda yang elok-elok dalam media sosial, bukan bagi yang tak elok. Boleh adjust, boleh kontrol, tarbiyah, didik. Tapi ni zaman, akhir zaman, tarbiyah dah rosak. Ilmu dipisahkan tarbiyah. Kita ambil lagi 2-3 minit. Ilmu dipisahkan tarbiyah. Nabi sebut tentang ni. Nabi kata antadidal amatu rabbataha. Di antara alamat kiamat adalah kamu akan lihat ibu melahirkan tuannya. Seorang ibu melahirkan tuan, seorang hamba melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Kerosakan tarbiyah, ilmu dan tarbiyah dipisahkan. Akan muncul di akhir zaman anak dahaka yang banyak. Ini yang maksud hadis ni, sebalik hadis ni. Kenapa? Kerana rosak sistem pendidikan, sistem tarbiyah, pendidikan, asuhan. Orang dulu, tok-tok kita dulu, ayah kita dulu, mak kita ni jaga anak. Ayah cari duit, pergi cari tangkap ikan, pergi berniaga, dululah. Dan ayah dulu kata apa? Wahai isteriku, aku cari duit, engkau jaga anak-anak. Didik anak-anak kita dengan Al-Quran, dengan Iqra' semua dibaca elok, Fatihah apa semua. Ajak mereka masuk tanah kikiri, ajak adab nak makan. Tu saya ingat lagi dulu kita sempat zaman tu. Mak kita didik kita.
Kita buat adab tak elok, dia pegang paha kita, dia cubit. Pelan tapi sakit. Cubit. Allah senang. Tarbiyah. Tapi zaman ni rosak tarbiyah kata Nabi SAW. Itu hadis. Akhirnya muncul anak dahaka. Kenapa? Tarbiyah rosak. Tarbiyah macam mana? Orang dulu isteri jaga anak-anak. Lah ni isteri dan suami pergi kerja dua-duanya. Bukan salah nak kerja tu, masalah tarbiyah anak-anak macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Anak dihantar pada rumah mengasuh. Sejak kecil baby lagi. Dibagi susu botol. Minum. Risikonya apa kata ulama? Budak ni kalau tak diasuh, tak minum air tangan kita, dia makan minum ni ke air tangan kita tak didik dia sejak kecil, tak banyak semasa dengan dia, kita hantar pada orang lain, risikonya apa? Dia hilang kasih sayang pada mak ayah dan mak ayah kandung dia. Hilang kasih sayang. Bila hilang kasih sayang, hilang kehormatan. Tak ada hormat. Allah SWT. Dah dia besar sikit, hantar tadika asuh pula. Dia bila dah ambil balik waktu petang, waktu balik kerja nak pergi ambil anak, balik-balik rasa letih kerja. Ni akhir zaman. Letih anak dia kata, ayah je lah main, mak je lah main. Rindu pada mak ayah ni. Mak kata apa? Aku letih lah kerja. Mak dia ambil apa? Ambil handphone. Nah. Ni buka ni YouTube ni. Ni mak tekan kat nak tengok apa? Didi, Omar Hana, Batman, Superman, Ultraman, Tiaga, Ultraman apa itu dan Isaac. Nak tengok ni. Nah. Mula dia tengok Ultraman. Mula tengok Didi, Omar Hana semua. Lama-lama dia mula menjelajah ke alam yang sangat merosakkan ni. Mula ke unsur keganasan, mula ada unsur sihir. Sihir ni apa? Harry Potter, gambar filem-filem kartun sihir. Akhirnya minat pada sihir. Dan nak apa semua dapat. Akhirnya dia minat pada zina kerana ada filem-filem kartun-kartun yang cium-cium dan sebagainya. Ini hakikat akhir zaman. Saya terpaksa sebut. Jadi akhirnya macam mana? Dia dah tak peduli mak ayah. Ayah dia balik, dia akan minta handphone terus. Handphone. Dah, pihak tidak. Pihak mana apa-apa pun, aku nak main handphone. Akhirnya mak ayah di sudut sana, anak ada sudut sini. Anak tumbuh dalam keadaan tak lihat kebaikan mak ayah. Dia lihat, dididik oleh handphone. Allah SWT. Ini hakikat kerosakan tarbiyah di akhir zaman disebut oleh Rasulullah. Al-talidal amatu rabbataha. Itu akan banyak anak dahaka. Allah SWT. Dia tak tengok mak dia solat macam mana, tak tengok adab makan mak dia. Bahkan mak nak makan pun bagi handphone ke anak. Ni hampir kacau mak makan. Sampai anak tak tahu adab makan. Dia tak tahu bagaimana nak makan. Yang mak dia tunjuk bismillah macam mana, alhamdulillah, at'amana wa saqana, apa semua tak tahu nak baca. Kerosakan akan muncul dan dah ramai kata Nabi SAW. Akhir zaman. Sehingga Nabi kata akhir zaman anak-anak punca kemarahan mak ayah. Anak-anak terlampau keras dan dahaka. Kenapa? Puncanya kesalahan mak ayah dan membimbing anak-anak. Ataupun kadang-kadang dia bimbing elok, dia keluar, terjumpa kawan yang jahat, jatuh juga dia. Sebab itu penting di zaman ini, kesimpulannya, terbanyakkan doa kepada Allah yang pertama sekali. Fitnah di mana-mana saja, terbanyakkan doa. Doa dengan ikhlas, khususnya sebelum subuh. Dan ini kesempatan di akhir zaman dengan doa. Mungkin orang tak percaya kot. Takkanlah ustaz ni kata dengan doa boleh selamat. Bahaya, cukup bahaya lah ni fitnah. Takkan boleh selamat dunia dengan doa kot. Ya, yakin selamat dengan doa. Allah SWT. Walaupun tidak ada askar yang jaga kita, doa menyelamatkan kita. Doa ni munajat dengan Allah, tolong kita lah. Allah SWT. Dalilnya apa? Dalil besarnya adalah Nabi SAW dalam satu hadis, sebaik-baik doa, khairul doa, sebaik-baik doa adalah doa Dhunnun. Apa itu Dhunnun? Nabi Yunus. Kata Nabi SAW, waktu mana dia ada di dalam dua kegelapan. Yang pertama dalam perut ikan, yang kedua di bawah dasar lautan, ditelan oleh ikan. Apa dia buat? Dia panggil askar, dia panggil malaikat, dia tikam ikan tu, tak ada. Dia bawa, dia panggil apa? Polis. Dia panggil apa? Dia panggil Allah SWT. Dia munajat pada Allah. Dia kata apa? La ilaha illa anta. Apa maksud la ilaha illa anta? Tiada Tuhan melainkan Engkau, tiada berkuasa melainkan Engkau, tiada boleh melepaskan aku melainkan Engkau. Engkau berkuasa. Siapa tak lepaskan aku? Tapi Engkau boleh. Anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Keluar terus dia daripada perut ikan. Allah SWT. Kita ni dalam perut ikan fitnah akhir zaman. Di dalam perut ikan kalau ni, dalam kegelapan fitnah akhir zaman. Macam nak keluar? Macam nak selamat? Anak dan keluarga kita dan juga keluarga kita. Doa dengan ikhlas sebelum subuh, dengan pengharapan. Nabi sebut dalam satu hadis, di akhir zaman mereka yang selamat adalah orang yang berdoa seperti mana orang yang lemas. Hadis tu. Apa maksud berdoa seperti nak lemas? Orang lemas, ya Allah, tolonglah ya Allah. Ya Allah anak aku, ya Allah. Ya Allah anak aku, tolonglah, bantulah anak aku. Anak aku ke universiti sana, ya Allah.
ke pondok, ke itu, ke ini, pergi kerja di KL apa semua. Ya Allah, bagaimana dia? Ya Allah, Kau tolong bantu dia. Jangan jumpakan dia dengan orang yang jahat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Macam tu. Khusus sebelum subuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Macam orang lemah ya? Orang lemah macam mana? Tolong, tolong, tolong. Help me. Tolong kan. Kita ni minta tolong Allah macam orang lemah. Kalau kita lemas dalam fitnah akhir zaman, tolonglah ya Allah, aku tak mampu ya Allah. Mengadu. Aku tak kuat ya Allah, bimbing anak aku. Aku dah bimbing elok, dia pergi ikut orang ya Allah. Tapi Engkau mampu ya Allah menjaga dia ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doa dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh macam orang lemas. Baru selamat kata Nabi SAW di akhir zaman. Dahsyat akhir zaman. Dan doa yang terbaik adalah kita doa, Allahumma inni a'udzubika minan nar wa a'udzubika min 'adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahyaya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Nabi SAW dalam satu hadis baca sebelum bagi salam. Baca sebelum bagi salam. Baca lepas mayang pun boleh, waktu mana pun boleh. Doa, doa, doa. Yang kedua, banyakkan zikir pada Allah SWT. Karena orang yang berzikir pada Allah SWT itu seperti mana Allah SWT Muhammad disebut di dalam suatu riwayat, Nabi Musa AS pernah Allah SWT bertanya kepada Allah. Kata Nabi Musa, wahai Tuhanku, Allah SWT, sungguhnya Engkau telah banyak memberi nikmat kepada aku. Tunjukkan aku cara untuk banyak bersyukur padamu. Kau bagi banyak nikmat. Nabi Musa kata, ajarkan aku ya Allah bagaimana untuk aku banyak bersyukur. Kata Allah SWT, firman Allah, hendaklah kamu banyak berzikir kepada aku. Apabila kamu banyak berzikir kepada aku, maka kamu telah bersyukur kepada aku. Apabila kamu lupa kepada aku, maka kamu telah kufur, itu tidak bersyukur kepada aku. Maksudnya apa? Orang yang banyak berzikir adalah orang yang bersyukur pada Allah, dan orang yang tidak berzikir adalah orang yang tidak bersyukur pada Allah. Saya nak sebut banyak berzikir, kerana berzikir tanda syukur, dan berzikir menyebabkan Allah kasih pada kita. Allah kalau kasih kepada kita, takkan tak selamat kau di akhir zaman. Takkan kita ikut Dajjal kalau Allah cinta kita. Allah kalau cinta hamba dia, dia pelihara hamba dia. Allah senang. Allah kalau cinta seorang hamba, dia akan bela hamba tu dunia dan akhirat. Dia penolong sebagai penolong. Allah senang amat. Banyakkan zikir pada Allah. Zikir petang, zikir pagi, zikir malam, zikir sebelum tidur. Sebelum tidur paling kurang jangan tinggal subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34 kali. Ini khusus bagi orang yang susah dalam bekerja, berat dalam menghadapi siang-siang dalam waktu kerja. Allah sana. Ni hadis Nabi yang bagi pada Sayyidina Fatimah, zikir ni sebelum tidur kata Nabi lebih baik daripada seorang hamba yang membantu kamu kerja. Zikir ni untuk ringankan masalah-masalah kita. Lepaskan kita barakah zikir ni, Allah akan lepas kita daripada segala kesulitan. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Sebelum tidur lah itu. Kursinya, baca semuanya apa yang diajak oleh Nabi SAW. Banyakkan zikir, zikir pagi, zikir duha, zikir itu, zikir ini. Itu keselamatan, punca keselamatan di akhir zaman. Banyak berzikir pada Allah. Yang ketiga, sebelum muncul Dajjal, amal soleh seperti Rasulullah. Yang ketiga apa? Selalulah kita ini istighfar, minta ampun pada Allah, bersihkan hati kita. Kalau kita terlajak jatuh dalam dosa maksiat, terlajak buat benda tak elok, cepat-cepat minta ampun pada Allah, istighfar, bersihkan jiwa kita. Jangan kita hidup dalam keadaan kotor jiwa kita dengan hasadnya, dengan bencinya, dengan kasih besarkan dunianya dan sebagainya lah. Bersihkan seluruh hati, istighfar, minta ampun pada Allah. Bersihkan jiwa kita, bersihkan jiwa dengan solatnya, dengan Qurannya. Kenapa? Hati yang bersih tidak akan ikut Dajjal. Dajjal akan bawa syurga dan neraka, kata Rasulullah. Syurga ni maksudnya apa? Kenikmatan dunia semua dibawa oleh Dajjal. Orang yang hati tak bersih, ada jolokan nafsu, dia akan terikut Dajjal. Dia orang bersihkan jiwa dia, dia beramal soleh sebelum muncul Dajjal, dia akan berjaya. Sama ada dia mati sebelum muncul Dajjal, dia berjaya, atau dia berjumpa dengan sama Dajjal, berjaya. Kenapa? Hati dah bersih. Kamu bawa lah apa pun kesilapan dunia, aku tak mau ikut. Kenapa? Aku dah dapat kesilapan dengan Allah SWT, hubungan dengan Allah. Itu yang paling nikmat sekali. Allah SWT. Dia yang terakhir, yang keempat, jangan kita tinggal malih ilmu ulama-ulama. Selagi ada malih ilmu, ikut. Jangan jadi sebahagian orang yang mengatakan bagi Covid reda dulu baru kita pergi malih ilmu, ditipu oleh syaitan. Minta orang sebut. Kerana Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, Allah SWT, hadis Sahih Muslim, Nabi kata beramal di zaman huru-hara, itu akhir zaman. Allah SWT, sama seperti kahijrati ilayya, seperti kamu hijrah kepada aku. Maksudnya hijrah bersama Rasulullah. Pahala
berganda bila beramal soleh, datang menuntut ilmu, walaupun keadaan hura-hara, kurang aman, dia datang juga dengan harap rahmat, harap diangkat wabak, harap selamat, harap ridha, harap mati husnul khatimah. Orang macam ni dapat pahala apa? Berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis. Semua pakcik-pakcik kita, ayah kita semua, ibu-ibu kita semua, abang-abang kita semua di sini, semua sedang mendapatkan pahala apa? Pahala hijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah kita ni bersama Rasulullah. Sahabat bersama Rasulullah hijrah, susah payah. Pahala mereka besar. Kita dapat pahala besar seperti hijrah dengan Rasulullah kalau kita beramal soleh di waktu huru-hara, kata Rasulullah SAW, akhir zaman. Sebab kebiasaan sifat manusia itu, bila datang huru-hara, datang problem, dia akan kata apa? Tunggu selesai dulu baru kami Allah SWT nak amal soleh. Tertipu dia. Sedangkan ke depan lebih teruk, ke depan lebih dahsyat lagi. Kerana Nabi kata datang, Nabi sebut akan datang suatu zaman, tahun ke depan itu lebih buruk, lebih dahsyat dari tahun sebelumnya. Itulah zaman kita. Maka jangan tunda amal soleh. Amal sehingga kita mati husnul khatimah. Kalaupun keluar dajjal, muncul dajjal atau fitnah yang lebih dahsyat, tetap selamat kerana Allah kasih, Allah ridha dan Allah pelihara kita. Allah SWT. Jadi Allah SWT, jangan tinggal balik ilmu ulama orang soleh, ziarah, ambil ilmu, ambil doa. Kenapa? Ini adalah keselamatan di akhir zaman. Itu ilmu yang bermanfaat, yang menimbulkan takut pada Allah, yang menambahkan, menyempurnakan amal soleh kita, yang menimbulkan cinta Allah, cinta Rasulullah, mengenal Allah, mengenal Rasulullah dengan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita semua selamat dari fitnah akhir zaman, fitnah dajjal, fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah Allah Subhanahu Wa Taala selepas mati. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkati masjid surau ini. Semoga Allah jadikan surau ini surau yang menjadi sebab hidayah pada Qaryah ini, dan semoga Allah jadikan surau inilah surau yang selalu diimarahkan dengan majlis ilmu, majlis zikir, majlis khair, majlis kebaikan yang akan membangkitkan umat ini, yang akan menyatukan umat ini. Semoga surau ini ahli jemaahnya, imamnya, AJK-nya, AJK kuasanya, semuanya diberi Allah ridha Allah yang besar kerana berkhidmat pada umat Nabi. Dan semoga kita semua dapat semua kita dapat pandangan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana menolong agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillah alamin. Dan soalan, apa maksud syirik? Syirik ni orang yang Allah SWT dia panggil apa? Menduakan Allah SWT, syarikah dengan Allah SWT. Contohlah, contoh mudahlah, Allah kuasa kan, dia pergi kata makhluk pun dia kuasa tak? Dia minta kuasa ke makhluk tu. Dia kata pokok ni kalau aku minta ni dapat duit ni, wahai pokok bagi duit sikit. Allah SWT minta ke pokok, dia nampak pokok boleh jadikan duit untuk dia, contohlah, jadikan rezeki untuk dia, syirik dah tu. Allah dia percaya ada kuasa, dan sama dia percaya hak lain pada juga. Sedangkan tauhid, lawan pada syirik itu tauhid lah, asalkan Allah lah, asalkan Allah saja. Hak lain ni makhluk. Kalau makhluk bagi kat kita pun bukan dia bagi, Allah bagi, asbab dia tu asbab saja. Allah SWT. Kita makan ubat, kita kata ubat sembuh kita, dan sama oh Allah kuasa juga sembuh kita. Mana ni? Dia kena macam ubat ni asbab, Allah bagi sembuh cuma kena ada sebab. Sebab Al-Quran kata waja'alna likulli syai'in sababa. Allah SWT, kami jadikan tiap-tiap satu itu di dunia ni lah ada sebab dia. Nak dapat ni ada sebab ni, nak dapat duit ada sebab dia, nak sembuh ada sebab dia. Tapi bukan bergantung pada sebab, bukan nampak sebab menjadikan, tapi Allah yang menjadikan. Dan Allah menjadikan satu ada asbab, asbab Allah jadikan, dan Allah nak beri satu pun dengan asbab. Cuma kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak bergantung pada sebab, tapi tidak meninggalkan sebab. Allah SWT. Kerana apa? Kerana alam dunia adalah asbab. Kita bergantung pada apa? Bergantung pada yang menjadikan sebab. Allah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tak tinggal sebab, tapi tak tinggal sebab, buat asbab, tak bergantung pada sebab, bergantung pada menjadikan sebab. Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tauhid yang sebenar, dan perlu pada ilmu, perlu pada amal, perlu banyakkan berzikir dengan la ilaha illallah supaya hati kita mantap dengan tauhid dan keluar kesyirikan. Sama syirik jali dan syirik khafi. Jali tak lah, syirik khafi itulah keluarkan syirik. Mandang ada selain Allah, mandang ada kuasa selain Allah dan sebagainya. Boleh makhluk boleh mudarat, makhluk boleh manfaat, dan semua manfaat dan mudarat daripada Allah, makhluk asbab. Maka kita bergantung pada Allah, mohon pada Allah, hidup yakin dengan Allah, hadapi apa saja yang ada. Bukan kita sombong. Jangan pula kata ya Allah bagi apa ujian aku hadapi, tak boleh, tak ada adab tu. Cuma yang kalau lah kita ni zaman kita macam ni, contoh keadaan macam ni, insya-Allah teruskan, Allah ada macam tu. Tauhid kita dengan Allah, semua ni bukan boleh mudarat.
Allah ada, cumanya jagalah sebab. SOP-nya itu cubalah buat, cubalah jaga kebersihan dan sebagainya. Tapi benda ni tak memeratkan aku pun, tak boleh matikan aku pun. Allah, maka bergantung pada Allah. Aku tenang dengan Allah, serah pada Allah SWT. Apalah, jadi minta maaf. Jadi kalau nak detailnya kena mintalah guru kita yang lain lah, ustaz kita, tok guru kita yang di sini yang ramai, untuk menterjemahkan lagi khususnya dalam pengajian ilmu tauhid. Wassallallahu alaihi wasallam.